Allahumma barik wa sallim nahmadu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'. Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapa yang cintakan dunia akan memudaratkan akhiratnya, dan sesiapa yang cintakan akhiratnya akan memudaratkan dunianya. Maka jika itulah kaedahnya, hendaklah kamu mengutamakan sesuatu yang kekal ke atas sesuatu yang akan binasa. Mishkat, Ahmad dan Baihaqi. Sayyidina Abu Musa radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, siapa yang cintakan dunia akan memudaratkan akhiratnya, dan siapa yang cintakan akhiratnya akan memudaratkan dunianya. Maka jika itulah kaedahnya, maka hendaklah kamu mengutamakan sesuatu yang kekal ke atas sesuatu yang akan binasa. Mishkat, Ahmad dan Baihaqi. Hadis ini memberi peringatan agar tidak mencintai dunia. Cinta ialah sesuatu yang begitu berkuasa, sehingga ia akan menjadikan orang itu milik sepenuhnya perkara yang dicintainya. Oleh sebab itulah baginda SAW memberikan galakan agar kita mencintai akhirat dan memberi peringatan agar tidak mencintai dunia. Walaupun orang yang mencintai dunia itu pada awalnya masih melakukan amal akhirat, namun cinta dunia yang kotor itu pasti akan menawan hatinya sedikit demi sedikit, dan akan menyebabkan dia mencuai-cuaikan, menjejaskan dan mengurangkan amalan akhirat. Para ahlullah ada berkata, jika seorang mencintai dunia, maka seluruh guru mursyid dan syekh tarikat berkumpul pun tidak akan dapat membawanya ke jalan hidayat. Dan jika seorang itu meninggalkan dunia, yakni membenci dunia, maka seluruh orang yang jahat berkumpul pun tidak dapat menyesatkannya. Hadrat Luqmanul Hakim alaihissalam ialah seorang cendekiawan yang masyur. Nasihat-nasihat beliau beliau pun ada dinyatakan dalam Al-Quran. Beliau ialah seorang hamba Habsyi yang hitam legam. Allah SWT telah mengurniakan hikmah kepadanya sehinggalah beliau menjadi Luqman al-Hakim alaihissalam. Setengah riwayat mengatakan bahawa Allah SWT telah memberi pilihan kepada beliau antara hikmah atau kerajaan, lalu beliau memilih hikmah. Dalam sebuah hadis telah dinyatakan bahawa Allah SWT telah berkata kepadanya, adakah kamu suka bahawa kamu dijadikan raja dan kamu akan memerintah dengan hak? Beliau menjawab, jika ini adalah perintah pada Tuhan saya, maka saya tidak mempunyai apa-apa keuzuran. Ini adalah kerana dalam keadaan sedemikian, maka Tuhan saya akan membantu saya. Jika saya diberi pilihan sama ada saya menerimanya ataupun saya tidak, maka saya memohon keuzuran. Saya tidak ingin menanggung musibah dalam tanggungjawab saya. Para malaikat bertanya kepadanya, Luqman, kenapakah demikian? Beliau menjawab, seorang raja berada di tempat yang sangat bahaya dan perkara-perkara yang tidak disukai. Kezaliman sentiasa mengelilinginya. Dalam menghadapinya, dia mungkin dibiarkan ataupun mungkin dibantu. Jika dia membuat keputusan sesuai dengan hak, maka dia akan selamat. Jika dia buat keputusan yang salah, maka dia akan terpesong pada jalan ke syurga. Seorang yang menjalani kehidupan dunia dengan hina lebih baik daripada seorang yang mulia di dunia namun sia-sia dari segi akhirat. Siapa yang mengutamakan dunia pada akhirat, maka dunia akan datang kepadanya dan dia akan terlepas pada akhirat. Para malaikat keheranan mendengarkan jawapannya itu. Selepas itu beliau telah tidur. Lalu Allah SWT telah melimpahkan hikmah kepadanya. Kata-kata hikmah dan nasihat-nasihat kepada anaknya yang telah diriwayatkan daripada beliau sangat-sangat menakjubkan. Ia diriwayatkan dengan banyaknya, antaranya ialah, anakku, selalulah duduk dalam majlis para ulama dan dengar dan dengan penuh perhatian akan kata-kata hikmah para hukama. Allah SWT menghidupkan hati-hati yang mati dengan kata-kata hukama sebagaimana bumi yang digersang dihidupkan dengan hujan yang lebat. Ada seorang lelaki lalu berhampiran dengannya. Pada masa itu dapat ramai orang di samping beliau. Lantas lelaki itu bertanya, bukankah kamu hamba kepada sekian-sekian kabilah? Beliau menjawab, ya, saya dulu hamba mereka. Lelaki itu bertanya lagi, bukankah kamu hamba yang menggembala kambing-kambing di sekian kaki bukit? Beliau menjawab, ya, sayalah orangnya. Lelaki itu bertanya lagi, habis bagaimana kamu boleh mencapai martabat ini? Beliau menjawab dengan mengambil berat dan menjaga beberapa perkara. Perkara-perkara itu ialah, pertama, takut kepada Allah. Kedua, benar dalam kata-kata. Ketiga, menunaikan amanah sepenuhnya. Keempat, mengelakkan diri daripada berkata-kata perkara yang sia-sia. Antara nasihat beliau lagi, anakku, kamu berharaplah kepada Allah SWT sekadar jangan sampai kamu tidak takut kepadanya. Demikian juga hendaklah kamu takut kepada azabnya, sekadar jangan kamu berputus asa daripada rahmatnya. Anaknya bertanya, hati hanyalah satu.
Bagaimana boleh dihimpunkan takut dan harap sekali? Beliau menjawab, demikianlah keadaan orang mukmin, seolah-olah dia mempunyai dua hati. Dalam satu hati ada harapan yang sepenuhnya, dan satu hati lagi ada takut yang sepenuhnya. Nasihat beliau lagi, banyakkan membaca Rabbi Firli. Kadang-kadang kurniaan Allah SWT begitu sekali sehingga apa-apa saja yang diminta oleh seorang pada suatu masa itu terus diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita sambung. Semoga Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun al mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin, taqabbalallah.